Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, hadirin hadirat, ibu ayah, kakak abang, kaum-kaum kerabat sahabat adai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Teruskan bersama dengan 30 hari 30 ayat, satu program anjuran Pejabat Menteri Besar dan Media Selangor yang usaha kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dengan penjelasan, tadabbur dan memahami ayat-ayat Allah. Dan hari ini kita memilih surah Ali Imran ayat yang ke-75, tetap di bawah bimbingan dan juga pedoman daripada Al-Ustaz Fakhrul Razi. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Terjemahannya, dan di antara ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan mengembalikannya dengan sempurna kepadamu. Dan ada pula di antara mereka kalau engkau amanahkan menyimpan sedinar pun, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan, tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi, dan mereka pula selalu berkata dusta kepada Allah, sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta. Masya-Allah. Ini berkenaan dengan amanah, kepercayaan dan juga memilih mereka yang ingin kita berikan amanah. Dia ayat ni, Datuk Seri, dia berkaitan dengan ahli kitab. Okey. Dan memang dalam secara berselerak dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat, ciri-ciri perangai tingkah laku PL ahli kitab. Dan ini antaranya. Begitu. Dan ahli kitab ini, maknanya dalam ayat ini kita dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk insaf. Ada ahli kitab yang kalau kita bagi barang amanah yang banyak, dia tetap beramanah. Seperti Abdullah bin Salam. Dan ada juga ahli kitab yang walaupun kita bagi barang amanah yang sikit, 1 dinar je, dia akan makan juga. Dia akan khianat juga. Seperti siapa? Seperti Ka'ab bin Ashraf. Jadi bermaksud ahli kitab ini juga tidak semuanya jahat. Tetapi majoritinya jahat. Majoritinya jahat. Tapi tak semuanya jahat. Dan di situ kena ada kewaspadaan supaya kita tak terpedaya dengan PL ahli kitab, untuk merujuk kepada orang Yahudi khususnya, yang amat licik ini. Begitu. Kemudian dalam ayat ini juga menyatakan kepada kita bahawa ahli kitab ni dia mengubah apa yang Allah tetapkan pada mereka. Mereka ni begini sifatnya. Kalau maknanya mereka ada perjanjian dengan mana-mana golongan, lepas tu tiba-tiba golongan tersebut masuk Islam, maka dia pun dah tak ada apa-apa perjanjian dengan orang tu. Terbatal perjanjian tu dengan sebab berbeza status daripada yang lama kepada yang baru. Begitu ahli kitab. Yang gini dia sebut laisa alaina fil ummiyina. Maknanya apa? Ahli kitab kata orang Arab Quraisy dulu, maknanya dia ada perjanjian dengan ahli kitab. Bila Arab Quraisy itu, para Arab umum Arab memeluk Islam. Ahli kitab kata dulu kita berjanji waktu tu engkau masih sembah berhala. Sekarang ni engkau dah masuk Islam, jadi perjanjian kita tak ada apa dah. Barang amanah yang kau bagi aku nak ambil. Ibaratnya macam itulah. Macam tu dia telah mengubah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keterbalikannya adalah pengajaran untuk kita, walaupun berbeza status agama, berbeza status kedudukan, amanah kita dengan manusia tetap amanah. Walau siapa pun mereka. Contoh, kita dealing dengan orang Islam, amanah jaga barang, kita jaga barang dia. Tiba-tiba orang Islam tu kembali murtad, ataupun murtad lah misalnya. Ini contoh yang tak bagus ni. Adakah harta yang dibagi amanah kat kita tu kita ambil? Tak boleh. Kita kena bagikan. Sebab apa? Atas kemanusiaan itu hak dia. Tapi atas dia menukar agama, itu perlu untuk dibincangkan dalam wacana yang lain. Jadi PL ahli kitab tu begitu. Mengubah selera kefahaman agama berdasarkan kepada hawa nafsu mereka. Itu bendanya. Kepentingan mereka. Jadi apa saja yang nisbah kepada kepentingan mereka, on. Begitu. Itu fa'il ahli kitab. Jadi kita kena ambil
sempadan perkara ini, dan pada masa yang sama kita juga harus menginsafi, tidaklah sampai kita terus menolak secara total ahli kitab itu, kerana Al-Quran mengatakan ada yang baik. Yang seterusnya, ahli kitab dia memandang bahawa orang Arab tu lebih hina daripada mereka. Jadi kalau orang Arab bagi mereka barang titipan amanah, mereka ada kebebasan nak beri balik ke tidak. Sebab apa? Orang Arab ni yang hina, maknanya berbangga dengan kedudukan mereka. Dan memang orang Yahudi memang Allah berikan banyak kelebihan. Jadi bermaksud untuk kita punya pedoman, jangan ada sebarang rasa lebih daripada orang lain di atas hak kemanusiaannya, itu tetap. Begitulah yang boleh kita huraikan. Wallahualam. Ya Ustaz, kadang-kadang ini satu perkara yang agak tricky. Ya, memang ataupun agak sukar untuk kita bandingkan. Allah sebutkan orang yang bertakwa di kalangan kamu adalah orang yang terbaik, orang bertakwa. Tapi ia juga dijelaskan di sini supaya kita tidak meniru perangai serta sikap orang Yahudi yang disapakan sebagai ahli kitab ni, yang merasakan orang lain ni hamba, tak berguna di dunia dan juga dengan Allah lah pasti, atau dengan kepercayaannya. Jadi kita juga kena faham hubungan dengan Allah tentang keimanan tu, memang kita yakin ini jalan yang benar, Islam dan sebagainya, itu jalan dan juga hala tuju yang betul. Tapi dengan aspek kemanusiaan, kita kena ada sedikit keseimbangan supaya tidak jadi orang yang melampau batas. Ya, dan ini sebenarnya kalau kita nak lebih lanjut, dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk dan negara kita, dalam konteks pimpinan nak bawa pembawaan pendekatan Islam, tapi kita ada masyarakat majmuk. Ayat-ayat seumpama ini perlu digali dengan lebih teliti dan insaf. Bukan di sinilah tempat dia. Ini hanya pembuka-pembuka bicara saja, Datuk Seri. Alhamdulillah, satu penjelasan yang sangat mendalam serta merungkai beberapa permulaan baru dalam pemikiran kita untuk mengeksplorasi takrifan-takrifan ataupun ayat-ayat Al-Quran, khususnya daripada ayat ke-75 surah Ali Imran, khususnya dengan hubungan kita dengan sesama manusia yang berbeza agama, yang bersama agama, dan ada keadaan di mana kita harus duduk setanding ataupun sebaris dengan mereka. Dan ada kalanya soal keimanan dan ketuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu patut dibezakan antara sama lain. Ini satu pembukaan ruang yang sangat besar untuk kita mendalami, dan sidang penonton harus mendalami, memahami daripada tuan guru ataupun alim ulama yang lain, dan memahami ayat Al-Quran yang begitu kaya ini. InsyaAllah semoga perkongsian pada hari ini memberikan tambahan serta makna yang penting atau makna yang lebih dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. 30 hari 30 ayat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.